Assalamualaikum, hai semua, selamat puasa. Sebelum tu terima kasih untuk korang yang dah klik video ni. Dan kalau korang baru dekat channel ni, jangan malu-malu untuk tekan tombol subscribe dulu. Dan juga tekan loceng notification supaya korang tak ketinggalan video-video saya yang baru. Okey, kisah seram kita pada kali ini adalah kisah seram yang pernah berlaku dekat sekitar Eunos Crescent yang ada di Singapura. Mungkin cerita kali ini boleh dikira sebagai urban legend dekat sana dan mungkin jugalah ada antara korang yang dah familiar sangat dah dengan cerita ni. Tapi tak apa, saya akan ceritakan juga sebab cerita dia sangat menarik. Okey, sebelum kita mula, cerita ni sebenarnya saya ambil daripada sumber internet. Jadi saya akan tinggalkan link dekat bawah. So senanglah sebagai rujukan untuk anda semua yang suka sangat dengan cerita seram. Sudah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah ni berlaku dah terlalu lama dah. Mungkin dalam tahun 90-an macam gitu. Jadi kita akan bagi nama samaran dia ni sebagai Nina. Jadi pengalaman ni sebenarnya Nina alami sendiri masa dia baru je sebulan berpindah ke blok 13 Eunos Crescent. Dia cakap pada masa tu kawasan Eunos Crescent ni tak adalah membangun macam sekarang. Dan ada satu hari tu dia dengan kakak dia ni keluar pergi shopping. Katanya masa tu dia pergi beli baju nasyid kumpulan diorang. Kebetulan dia dengan kakak dia ni satu grup nasyid macam tu kan. Dan lepas dah shopping, lepas dah jalan-jalan apa semua tu, diorang pun nak balik dah kan. Dan masa tu sebenarnya dah maghrib dah. Dan dia sampai dekat area persimpangan Bedok ataupun Chai Chee. Masa tu tiba-tiba je kereta diorang meragam tau. Sudah. Dia nak buat macam mana ni kan? Diorang dah lah dua-dua pun perempuan. Jadi diorang manalah pandai nak baiki kereta ke apa. Dah, diorang pun buntu dekat situ. Dah tu dia pun terfikir untuk pergi cari telefon awam yang berdekatan. Dia berlari-lari mencari telefon awam sebab katanya pada masa tu dia cuma terfikir untuk pergi telefon dekat abang dia dan datang untuk ambil diorang. Bila dah call, dah cakap dah dengan abang dia tentang situasi dia masa tu, kebetulan pula abang dia ni kerja shift malam pada malam tu. Jadi tak dapat nak tolong dia. Jadi kakak dia tadi pun buat keputusan, tak apalah kita tinggal je lah kereta ni dekat tepi jalan dan esok je lah kita datang ambil kereta ni. So diorang berdua pun berjalan kaki je, perlahan-lahan berjalan kaki dekat sepanjang jalan Bedok tadi. Sambil-sambil tu diorang macam jenguk-jenguk lah kan. Jenguk ke belakang, ke depan, kot-kot lah ada teksi ke apa. Dah jalan-jalan dekat sepanjang jalan tadi. Dah jenguk-jenguk teksi pun tak ada teksi juga. So diorang pun macam dah give up dah. Dah putus asa dah. Diorang cuma teruskan perjalanan tu perlahan-lahan sampailah diorang rasa macam penat sangat. Cuma masa tu dia rasa macam hairan lah juga. Yelah, dalam sejam juga dia berjalan tu sampai-sampai hintai teksi kan. Tapi tak ada satu pun teksi yang lalu. Padahal masa tu baru je lepas maghrib tau. Yelah, tak pun baru nak masuk isyak macam tu kan. Mungkin dalam pukul 8 lebih ke. Tapi pelik, tak ada teksi yang lalu dekat area situ. Masa tu dalam keadaan diorang ni tengah menunggu teksi. Dah tu jalan-jalan sikit. Dan tiba-tiba tak tahu daripada mana muncul satu teksi ni tau. Teksi tu berhenti betul-betul dekat depan diorang. Padahal diorang ni tak tahan pun tau. Jadi sebab dah terlalu lama diorang menunggu, diorang tak fikir panjang, diorang terus masuk teksi tu. Dia masuk ke dalam teksi. Lepas tu dia macam bersyukur lah kan. Okey, sekarang ni dah ada teksi, dah diorang dah boleh balik dah. Dekat dalam teksi tu pula, dia dengan kakak dia ni borak je. Katanya tak tahulah macam mana, macam banyak pula cerita yang dia nak bercerita dengan kakak dia. Dan tanpa dia orang sedar, dah hampir 1 jam dah dia ada dekat dalam teksi tu. Jadi masa tu dia heran lah kan, kenapa tak sampai-sampai lagi ni? Dia tengok jam dekat tangan dia, dah 1 jam dah ada dekat dalam teksi ni kan. Tapi tak sampai-sampai juga. Padahal perjalanan daripada Bedok tadi sampai ke rumah dia dalam lebih kurang 20 minit je. Dan dia pun yang terperasan dengan situasi tu, dia pun cuik lah kak dia. Dia tanya kak dia lah kan. Dia cakap macam pelik je, ni bukan jalan yang kita biasa lalu. Sebab pada masa tu teksi tu lalu jalan yang diorang sendiri pun tak dapat nak kenal pasti tau. Katanya tak familiar langsung jalan tu dengan diorang. Jadi masa tu kakak dia cuma bagi isyarat untuk adik dia ni baca je lah apa-apa yang patut. So masa tu lah terkumak kamik lah mulut dia ni, baca-baca ayat-ayat semua. Dah tu dia pun pergi tanya dengan driver teksi tu. Kebetulan driver teksi tu Cina. Dia cakap macam ini, "Apek, kami nak pergi ke Eunos Crescent. Lu bawa ke mana ni?" Apek tadi
dia cuma menganggukkan kepala je. Dia tak balas apa-apa pun. Dah lagilah gelabah dia kan. Dia gementar, badan dia pun dah rasa macam serang sejuk dah. Dan katanya dia hampir menangis dekat situ tau sebab takut. Dah tu diorang kuatkan hati. Yelah masing-masing macam jaga antara satu sama lain kan. Dan dalam masa yang sama juga dia baca semua ayat yang dia ingat. Dan tiba-tiba je dia seolah-olah rasa macam dia terkeluar daripada dunia lain tau. Dah tu teksi tadi terus belok ke arah Eunos Crescent. Dan yang paling peliknya, dia tak cakap pun dengan driver teksi ni dekat mana sepatutnya driver tu berhenti. Maksudnya blok mana macam itu kan. Tapi driver tu boleh berhenti betul-betul dekat depan blok diorang tau. Dah sampai tadi memang diorang tak tunggu lama lah kan. Katanya kakak dia yang ada dekat tepi tu seolah-olah macam terjun lompat keluar je daripada teksi. Dan dia pula hulurkanlah duit $10 dekat pemandu teksi tu. Dan masa dia hulur duit tu, dia terperanjat gila sebab dia nampak pemandu teksi tu bertukar jadi seorang lelaki yang sangat tua. Dekat tangan pemandu teksi tu memang nampak jelas tau berkedut-kedut macam itu. Cuma dia tak nampak dengan jelas betul-betul muka pemandu teksi tadi. Sebab pemandu teksi ni macam memalingkan muka dia ke arah lain. Seolah-olah macam tak nak bagi diorang ni nampak muka dia yang sebenar. Okey, bila dah hulur duit tadi, pemandu teksi tu tolak untuk ambil duit tau. Cuma dia tak bersuara. Dia seolah-olah macam bagi isyarat je, macam tak perlu ke macam gitulah kan. Masa tu dia macam heran, kenapa pakcik ni boleh jadi sebegini tua kan. Dan dalam masa yang sama pula, dia memang rasa takut tu. Dah tu dia terdengar kakak dia panggil dia, cepatlah turun, cepat turun macam tu kan. Jadi dia pun terus keluar daripada teksi. Dengan perasaan takutnya dia tu, dia keluar daripada teksi sampaikan dia tak tutup pintu teksi tau. Dan beberapa langkah je dia berjalan, diorang palingkan muka untuk tengok ke arah teksi tu balik. Dan teksi tu lenyap, hilang macam gitu je. Dah tu kakak dia pun buka cerita. Kakak dia cakap masa kakak dia turun daripada teksi tu, keluar daripada teksi tu, dia terperanjat sangat sebab apa yang dia nampak itu bukanlah teksi, tapi sebuah kereta yang dah usang dah, sampaikan dah berkarat-karat macam itu. So dia macam pelik lah. Dia heran macam mana perjalanan daripada Bedok tadi sampai ke Eunos Crescent tu ambil masa dalam lebih kurang 3 jam, padahal 20 minit je boleh sampai. Okey, kisah yang kedua ni pula berlaku pada tahun 1993. Katanya masa tu dia bertugas dekat RFN di Kampung Ubi. Dan RFN tu sebenarnya terletak dekat Blok 9 Eunos Crescent. Jadi benda ni berlaku pada bulan ke-7 dalam kalendar Cina. Saya tak tahu bulan apa yang dia masukkan, saya tak familiar sangat. Dan macam biasa, pada masa tu dia ada dalam shift C. Jadi dia bekerja malam lah pada masa tu. Masa dia buat rondaan dalam pukul 3.30 pagi macam itu, dia dengan ada seorang lagi pasangan dia. Katanya pasangan dia ni adalah seorang budak lelaki Cina. Jadi bila diorang dapat arahan daripada bilik operasi untuk pergi cek dekat salah satu blok yang ada dekat situ, so diorang pun pergilah kan, pergi berdua masa tu. Katanya dalam lebih kurang 10 minit macam itu, diorang dah sampai dah dekat blok tu dan dekat bilik ataupun dekat rumah yang dimasukkan. Okey, dah sampai tu diketuk-ketuk pintu pengadu. Dan pintu tadi dibuka oleh seorang wanita muda yang berumur 20-an. Masa tu keadaan wanita ni hanya bertuala je tau. Seolah-olah macam baru lepas mandi ke macam gitulah. Dan dalam masa yang sama juga, dia tengah histeria masa tu. Dia pegang segugus bawang putih dan juga salib dekat sebelah tangan. Dan dekat sebelah lagi tangan, dia pegang pisau. Pisau dapur macam itulah. Dan bila diorang sampai tu, sebenarnya perempuan tadi nampaklah macam air muka dia ni happy tau. Sebab diorang ni dah sampai. Dah tu, dia terus jemput diorang ni masuk ke dalam rumah dia. Okey, lepas dah masuk dalam rumah tadi, dia bawa 2 orang anggota ni pergi ke arah dapur. Dekat sana, dia marah dengan seolah macam marah dekat seseorang macam itu tau. Dan dia marah tu, dia cakap terlalu laju sampaikan diorang berdua ni susah jugalah untuk faham apa yang wanita ni cuba sampaikan. Jadi masa tu anggota tadi pun minta lah supaya si wanita ni letakkan barang-barang dekat tangan tu. Letakkan bawang putih tadi dengan letakkan pisau tu. Yang paling penting pisau lah kan. Cuma masa tu dia cuma letakkan pisau je. Dan bawang putih dengan salib ni dia tak nak lepaskan.
Dia cakap itu untuk protection dia, itu untuk jaga keselamatan diri dia. Dah, masa dia bawa anggota ni dekat area dapur dia, masa tu anggota ni macam perasan lah. Ada cawan yang dah pecah, dah berselerak macam itu. Dan ada bau yang tak menyenangkan tau. Katanya bau macam cecair busuk yang diorang percaya itu adalah bau kopi. Dah tu ada juga beberapa laci ni yang ada dekat atas lantai. Dan semua barang yang ada dalam laci tu dah bersepah dah semua. Dalam masa yang sama, diorang perasan ada satu bau busuk ni, busuk sangat, dan diorang percaya itu semacam bau najis tau. Dah tu dekat atas lantai tu juga, diorang perasan ada satu gris hitam yang boleh kata tebal jugalah. Dah tu ada juga beberapa pakaian yang dah terkoyak. Okey, tak lama lepas tu, wanita tadi bawa dua orang anggota ni pergi ke arah tingkap dapur. Dah tu, wanita ni tunjuk ke arah satu pokok yang ada lebih kurang dalam 10 meter dengan bangunan tu, dan dia tunjuk dekat satu penjuru je dekat atas pokok tu tau. Dalam masa yang sama, wanita ni tanya dekat dia orang, korang boleh nampak tak tu? Jadi dia pun jawab lah kan, nampak apa? Masa tu wanita ni macam, aku seorang je ke yang nampak? Dan wanita ni macam tak puas hati tau. Dia tanya lagi sekali, korang tak nampak ke tu? Dan sekali lagi dia jawab, dia samalah kan, nampak apa? Puan, tak ada apa-apa pun dekat sana. Dah, wanita tadi pun mulalah gelabah kan. Dia macam insist tau. Dia cakap, cik, korang ni buta ke? Ada lelaki dekat sana, dekat atas dahan, dan dia tengah pegang kepalanya dengan tangan. Jadi pada masa tu sebenarnya dia nampak satu penampakan bentuk seorang lelaki yang kepalanya dah putus, dan lelaki tu pegang kepala dia dengan tangan. Dah tu wanita tadi cakap lagi, dia tengah senyum ke arah kita sekarang ni. Jadi lepas wanita tu cakap macam itu, heranlah kan dia orang berdua ni kan. So masa tu dia dengan partner dia ni terus pandang ke arah pohon tadi. Pohon yang dimasukkan, yang kata ada lembaga lelaki tu kan. Diorang pandang je ke arah pokok tu, tapi diorang tak nampak apa-apa pun. Dah, diorang pun tanyalah kan yang si wanita ni, Puan ada ambil ubat apa-apa tak? Tapi wanita ni gelingkan kepala. Maksudnya tak ada, dia tak ada ambil ubat apa-apa pun. Dan pegawai bertugas ni pun cubalah tanya lagi sekali kan, untuk memastikan je. Dia tanya macam ni, jadi puan nampak ada seorang lelaki yang dah tak berkepala, dan dia tengah pegang kepala dia dengan tangan, dan lelaki tu ada dekat atas pokok tu sekarang ni? Wanita ni cuma anggukkan kepala je. Jadi pegawai ni pun pandang ke arah partner dia, dan dia cuma cakap 32 kan. Katanya kod 32 ni untuk menandakan itu adalah orang gila, ataupun kes orang gila macam gitulah. Dan si pegawai tadi pun pandang balik ke arah wanita ni. Dia cakap macam ni, puan, tak ada apa pun dekat sana. Saya rasa puan ni berimajinasi je kot. Masa tu juga muka wanita ni dah pucat lesi dah. So diorang ni pun bawa lah wanita ni pergi ke arah ruang tamu. Jadi masa dekat ruang tamu tu lah dia buka cerita. Dia ceritakanlah tentang hidup dia kan. Dia cakap yang nama dia Janet. Dia ni warga Cina Singapura, dan dia baru je berkahwin. Kebetulan masa tu suami dia tak ada dekat rumah. Katanya suami dia datang ke Malaysia atas urusan kerja. Dan diorang sendiri pun baru je berpindah dekat Ubi sana, dekat kawasan yang dia tinggal sekarang ni lah. Dia baru je berpindah dekat sana dalam 3 bulan. Itu pun lepas diorang kahwin. Ia kan baru sangat lagi kan. Suami dia namanya Jack, dan Jack ni seorang businessman. Katanya dia seorang peniaga minyak pelincir, dan dia terpaksalah selalu keluar outstation, pergi ke negara-negara Asia Tenggara untuk bagi perkhidmatan pada pelanggan dia, macam gitulah. Dan pagi hari tu suami dia pagi-pagi lagi dah bertolak ke Malaysia. Katanya dia ada appointment dekat Kuala Lumpur nak jumpa dengan pelanggan dia. Dah tu Janet ni cakap macam ni, cik, apa yang saya akan bagi tahu cik ni mungkin dengar macam saya ni gila. Tak pun mungkin cik akan fikir yang saya ni tengah ambil dadah ke apa. Tapi saya jamin 100% saya tak ada ambil dadah, dan saya tak gila. Apa yang saya nak bagi tahu sekarang ni, inilah kebenarannya. Jadi malam tadi, sebab saya tak boleh nak tidur, jadi saya pun pergilah ke dapur. Saya bancuh kopi sebab saya plan nak pergi tonton VCD. Jadi masa saya masuk dekat dapur tu,
saya dapat rasa macam ada sesuatu yang aneh datang dekat saya. Seolah-olah macam ada seseorang ataupun sesuatu yang merenung saya daripada jauh. Masa tu saya fikir mungkin imajinasi saya je kot. Jadi saya pun tak hiraukan semua tu. Saya bancuh je kopi. Keteng. Dan masa itulah lampu dekat seluruh unit ni terpadam. Bila dah lampu terpadam tadi, saya pun pergilah cari lilin. Saya cuba cari lilin, cari mancis dekat area dapur, dekat laci dapur tu. Dan masa itulah saya ternampak ada seseorang yang dah lompat masuk daripada tingkap. Dan makhluk tu cuba untuk rogol saya. Benda tu dia tarik saya daripada belakang dan dia peluk saya kuat-kuat. Dan dia cakap yang benda tu cuba untuk buka pakaian dia dan sebab itulah pakaian dia boleh terkoyak. Dalam masa saya bergelut dengan dia tu, saya boleh nampak orang yang tengah menyerang saya masa tu. Dia tinggi, besar dan yang dia nampak cuma bentuk sosoknya je, tapi benda tu hitam legam. Macam ditutupi dengan lapisan grease yang tebal ataupun jenis minyak enjin tu kan. Dah tu dia boleh nampak dengan jelas yang mata lembaga ni kuning sangat, seolah-olah macam mata jaguar yang ada dalam gelap macam gitu. Dalam masa yang sama, saya sempat capai washing board ataupun papan yang untuk basuh tu kan, dan saya pergi pukul makhluk tu dengan papan tadi. Lepas dia dah pukul tu, dia dapat dengar yang makhluk tu menjerit dengan kuat dan kepala makhluk tu boleh berguling-guling dekat lantai. Dah tu makhluk tadi bangun dan ambil kepala dia dan dia terbang keluar ikut pintu dapur. Dan sebab itulah makhluk ni ada dekat dahan pokok tu sambil-sambil memerhatikan diorang. Dan pada saat tu, makhluk tadi masih lagi tak berganjak tau. Masih lagi ada duduk dekat atas dahan pokok. Dah tu Janet tadi pun pergilah tunjuk baju tidur dia yang dah koyak rabak. Dan dekat baju yang koyak tu, sebenarnya diorang ada dapat kesan, ada 2 kesan tapak tangan yang diorang nampak jelas sangat. Kesan tapak tangan tu seolah-olah macam kesan daripada minyak grease juga tau. Dalam masa yang sama, rakan sekerja dia ni dah bagi dah semua maklumat yang diorang dapat tu dekat diorang punya atasan. Pihak atasan diorang minta diorang ni untuk call pejabat. Dah, dia pun minta partner dia tadi untuk stay dekat sana. Kau duduklah sini kan, tengok-tengokkan kita punya pengadu ni. Maksudnya jagalah pengadu ni kan. Jadi dia pun turunlah ke bawah. Masa tu dia pergi guna public phone untuk telefon orang atasan dia. Time tu kan zaman 90-an, jarang lagi lah orang nak ada telefon bimbit ni kecuali yang betul-betul kaya. Dan pada masa tu sebenarnya dah pukul 4.35 pagi. Masa dia bercakap dengan orang atasan dia ada maklumkan yang ada sebuah kereta warga Singapura dah terlibat dalam kemalangan maut di sepanjang lebuh raya utara selatan. Katanya kemalangan tu berlaku dekat area Segamat ataupun lepas Segamat macam tu dalam pukul 1 pagi. Dan kemalangan tu pula boleh kira tragis jugalah. Sebab katanya kereta tu sampaikan terbalik dah tu masuk ke dalam sungai yang berhampiran. Mayat yang diorang jumpa dalam kereta tu dalam keadaan kepalanya yang dah terputus. Dah tu dia pun cakap lah dengan sarjan dia ni kan. Dia cakap yang saya masih lagi ada kes sekarang ni. Saya tengah uruskan satu kes ni. Dan sebenarnya keluarga terdekat mangsa kemalangan tu tak dapat nak dihubungi. Jadi kalau nak ikutkan prosedur, pihak polis ni akan cari keluarga mangsa. Lepas tu diorang akan maklumkan kepada keluarga mangsa. Dan dalam masa yang sama, bos dia ni pun cakap, biar saya habis cakap dulu, sebab ada something yang lagi penting yang dia nak bagi tahu masa tu. Okey, sarjan dia cakap macam ini. Dalam kandungan dompet si mati ni, si mati dikenali sebagai Jack Lim. Dan dia tinggal dekat blok, unit dan juga nombor rumah yang sama yang kau sedang pergi sekarang ni. Jadi sebenarnya, mangsa ni adalah suami kepada Janet. Jadi kau kena bagi tahu Janet tentang keadaan suami dia sekarang ni. Ialah tentang kemalangan maut tu kan. Jadi dia pun pergilah ke rumah Janet balik. Lepas pegawai tadi bagi tahu Janet yang suami dia dah meninggal dalam kemalangan maut, Janet dia terus pingsan. Dah tu dia pun angkat Janet ni, bawa ke ruang tamu
tidurkan dia dekat sana kan. Dan dalam masa yang sama juga diorang ada call ambulans untuk datang, emergency kan. Dalam masa diorang tunggu ambulans ni sampai, tiba-tiba je diorang terdengar ada bunyi esakan tau. Seolah macam ada seorang yang menangis sayu sangat. Dan diorang dengar bunyi tu datang daripada arah dapur. Jadi sebab dah dengar bunyi tadi, diorang pun beranikan diri untuk pergi ke arah dapur. Bila dah sampai dapur, diorang dengar elok-elok sebenarnya esakan tu semua datang daripada arah pokok. Ya, pokok yang kat luar tu, yang kata ada lembaga tu bertenggek dekat atas pokok. Cuma diorang berdua tak dapat nak nampak apa-apa, tapi diorang dapat rasalah seram sejuknya tu. Bila ambulans dah sampai, Janet tadi pun dibawa ke hospital kan. Dan dengar khabar kata Janet ni meninggal dunia pada hari yang sama. Lepas dia pengsan tu, dia terus tak sedarkan diri dan dia meninggal. The end. Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang terhibur. Kita tak payah nak serius-serius sangat. Kalau ini fiction, ya fiction lah. Janji hiburan tu dapat kan. Dan mungkin ada antara korang yang dah perasan saya dah tak letak dah gambar-gambar yang menakutkan buat masa ni tau, buat masa ni sebab dalam bulan puasa. Jadi kita dengar cerita sambil-sambil memasak je, okay? So macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.